Bismillahirrahmanirrahim. Kisah taubat seorang wanita penzina. Imam Muslim dalam Sahihnya dan juga para penulis kitab sunnah telah meriwayatkan sebuah kisah taubat yang paling mengagumkan yang diketahui oleh manusia. Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk di dalam masjid, sementara para sahabat beliau duduk mengelilingi baginda. Demikianlah keadaan baginda yang sentiasa mengajar, mendidik dan mensucikan hati mereka. Tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk melalui pintu masjid. Melihat wanita itu, Rasulullah SAW pun diam dan begitu juga para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan. Dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia ketepikan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan serta tidak takut kepada manusia atau tidak khawatir dengan pandangan mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Dia menghadap untuk mencari kematian. Kematian lebih ringan jika disertai oleh pengampunan dan penghapusan dosa. Menjadi ringan jika setelah kematian tersebut terdapat keredaan dan penerimaan dari sisi Allah. Dia berjalan sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berdiri di hadapan baginda. Demikianlah wanita ini mengkhabarkan kepada baginda bahawa dia telah berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman haid atasku, maka sucikanlah aku." Apakah Rasulullah meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan merahlah wajah beliau hingga hampir-hampir menitiskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya, akan tetapi wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang solehah, wanita yang keimanannya telah tersusup di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah sehingga engkau melahirkannya." Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung puteranya selama 9 bulan, kemudian dia melahirkannya. Maka pada hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina, inilah dia, aku telah melahirkannya, maka sucikanlah aku wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut, sementara hati beliau tercabik-cabik kerana merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat, rahmat kepada burung, dan menyayangi haiwan. Sebahagian ahli ilmu berkata, bahkan beliau memberikan rahmat hingga kepada orang kafir. Allah berfirman tentang beliau, "Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta." Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurusi keperluannya jika hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia, maka jika engkau telah menyempurnakannya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung. Tahun pun bergilir berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyempurnakannya, memberinya susu, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikian tidaklah menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadilan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan dan kebenaran akan terus tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil, mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di syurga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut direjam, dilempari dengan batu hingga mati. Maka manusia pun berkumpul dan merejamnya. Memancutlah darah dari kepala wanita tersebut mengenai Khalid bin Walid, maka dia pun mencacinya pada jarak pendengaran Nabi.
Maka beliau bersabda kepadanya, "Tenang wahai Khalid, demi Allah, dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya penarik pajak bertaubat dengannya, pastilah akan diterima darinya." Dalam sebuah riwayat bahawa Nabi memerintahkan agar wanita itu direjam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka baginda bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat, seandainya taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia terpedaya dengan menjawab jerat-jerat syaitan tersebut pada ketika imannya lemah. Ya, dia telah berbuat dosa, akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepada tilnya. Sesungguhnya ini adalah taubat sejati wahai hamba-hamba Allah. Ya, ini taubat nasuha wahai hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam.